hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua yang sedang berada di rumah, yang sedang berada di depan saya, okay. Dan saya, bagi siapa yang tidak mengenali saya, nama saya Lau Zairi dan kita berada di rancangan Pops, Pusat Aduan Pelajar se-Malaysia. Bersama saya hari ini, bersama dengan rakan-rakan saya. Okay. Rakan-rakan saya belum sampai, tapi tak ada masalah guys. Yang pertama, hari ini kita masih lagi akan meneruskan, dan saya juga akan buat Pops bersama Uzairi dan Uzairi Prime, orang kata objek bersama dengan image. Saya juga yang akan bertanya, saya akan juga yang akan menjawab. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum saya mula, saya sedang membaca chat-chat anda pada hari ini. Siapa yang sedang berada di rumah kerana anda sedang berseronok cuti sekolah, tekan 1. Siapa yang tak sabar nak kembali ke sekolah, tolong tekan 2. Sekarang berada di chat anda. Saya ingin melihat bagaimana situasi korang di rumah sekarang ni ya. Jangan gelak sangat suka sangat tu seronok saya korang ni. Uzairi Prime ya. Saya menantikan jawapan anda. 1, 2, 1. Cantik. Terbaik anak muda, terbaik. 1, 2, 3, 4, 5. Memang macam tu ya. Memang macam tu. Saya sedang melihat. Gitu. Yes. Dan sementara anda menekan nombor di situ tanpa korang sedari, okey, memang mereka telah datang secara senyap. Saya nak bagi surprise kat korang. Bersama saya Iqbal dan juga Syahmi. Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Saya memang cakap korang akan datang secara surprise. Saya rasa tak ada siapa tahu yang korang datang. Ya, tapi datang dengan tenang. Yes. Apa tu? Orang macam kritikal lah tadi. Tak ada, saya kawal pernafasan. Faham. Sangat senyap okey. Dan hari ni Iqbal, mungkin Iqbal boleh share kenapa Iqbal penat sangat Iqbal? Saya dah cakap banyak kali dah ke MC Plus, buat lift. Tak nak. Kan kita ada escalator. Escalator kan ada. Escalator tu yang macam mana tu? Oh, macam tu tu. Escalator tu dah tak fungsi. Escalator is now stair dia tulis. Tak, escalator turun, kita kena naik. Ya. Bukan. Meh, dia tak jadi meh sebab patut duduk belakang meja pun. Silap konsep ni. Ya, dan juga bersama kita ada Amir hari ni. Semua orang cakap hi dekat Samir guys. Everyone say hi to Samir. Hai Samir. Yeah, baik guys. Sebab hari ni kita dah apa ni? Hari ni diorang semua agak pepejal lah guys. Hari ni diorang semua agak pepejal lah. Ada pepejal. Benda nak pepejal di depan saya. Ya. Apa khabar? Jap, aku nak testing mic aku dengar ke? Dengar. Kenapa aku tak dengar mic sendiri? Sebenarnya dengar, tapi malam. cuma mungkin berdasarkan individu lah. Syami free tak besok? Besok free? Besok pagi boleh korek telinga lah untuk This is quality joke. Yes. Ini sebelum tu kita dah apa ni Uzairi? Hari ni kita ada special edition. Edition cuti sekolah. Cuti sekolah. Yes. Sekarang kita tengok semua cakap hai kat kita, semua cakap hai dekat kamera. Cakap hai dekat semua-semua yang sedang cuti sekolah sekarang ni. Mungkin student asrama. Ya, betul. Student kembali ke pangkuan keluarga. Yelah kan student asrama. Even kadang-kadang budak-budak yang tak asrama pun, even mereka tak asrama, diorang kadang-kadang tak join Pops. Sebab mereka betul-betul fokus terhadap. Sebab diorang seperti yang tahu, student kita kan bagus pukul 3 pagi bangun tidur. Lepas tu dah mula main gym. Tahajud dulu, lepas tu main gym, jogging setengah jam. Lepas tu sebelum tu dalam pukul 5 dia akan balik untuk siapkan sahur. Sahur untuk dia dan keluarga, dan dia orang betul berpuasa. Lepas tu terus pada pukul 6 terus pergi ke masjid berdekatan untuk dia orang laksanakan subuh macam Jumaat. Geng subuh macam Jumaat. Lepas tu dia balik, baru dia pergi ke sekolah. Dia orang mulakan hari dia orang awal. Dia memang bagus. Macam mana awak tahu rutin hidup saya macam tu? Hidup awak macam tu? Rutin hidup saya macam tu. Macam mana awak tahu? Alhamdulillah. Mungkin mereka-mereka yang di luar sana semua contohi awak. Betul, saya memang share. Bagus. Memang share. Share dengan diorang. Jadi memang kita teruskan dengan soalan yang pertama. Let's go, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Membongak lebih banyak. Kenapa parents selalu tak nampak usaha kita? Saya nak tanya jujur je. Orang tunjuk tak?
Ke you guys start. Dia macam ni kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang sebelum parents keluar rumah, kita tengah lepak. Yelah tu. Main game lah, scroll ke, tengok TV. Lepas tu parent dah keluar, kita dah bosan, kita belajar. 8 jam kita belajar. Ngam-ngam. Kita stop belajar, baru scroll phone sekejap, parents balik. Betul. Jadi kadang-kadang tu situasi tu yang menyebabkan, bukannya kita bukan nak cakap nak menunjuk, tidak. Tapi kadang-kadang perlu tunjuk. Bukan untuk apa? Bukan untuk menunjuk. Perlu tunjuk untuk tenangkan hati ibu bapa. Kan elok macam tu. Tapi janganlah pula kau sambil belajar tu kau berjalan depan mak ayah. Lalu lagi sekali. Itu macam nak menunjuk sangat. Itu buat-buat sibuk kan. Tu buat sibuk lah. Ni ada satu lagi cara. Kita ni manusia perasan tak, kalau nampak kamera, hai, reti pula nak berinteract dengan kamera kan. Kalau mak ayah tengah datang, waktu tu kau tengah pegang handphone, pandai-pandailah cover. Waktu tu ke kan. Ini mungkin untuk orang yang selalu study lah kan. Yang dah berusaha Yang dah berusaha tapi mak ayah tak nampak yang selama ni kita memang ada effort untuk belajar. Kadang-kadang benda tu perlu. Contoh kita ada CCTV kan. Kita ada CCTV kat office ni. Kadang-kadang kita buat bodoh dengan CCTV tu, betul tak? Betul. Tapi kadang-kadang tiba-tiba kita macam CCTV kita menari-nari kan. Kita expect orang tak nampak kan. Mana tahu waktu tu bos kita tengah tengok kan. Budak-budak ni kan. Kepada macam tu lah contohnya. Tolong tengokkan CCTV yang recording kat belah bilik 10. Maksudnya ada yang menari. Semalam pukul 3. Saya risau lah. Tapi kalau saya duk fikir macam benda ni kan, saya anggap dia sebagai pintu rezeki, macam pintu rezeki lah. Kadang-kadang contoh pintu rezeki. Dia macam ni tau. Dia macam kadang-kadang ada orang yang selalu komplain macam, contoh macam pintu rezeki tak terbuka, ataupun macam rezeki tak ada. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik kalau kita selalu buat benda tu, kita tak tahu tau pintu rezeki tu buka tu time dia bila. Faham maksud saya tak? So could be masa kita tengah buat tu, time tu pintu tak terbuka. Masa kita tak buat, pintu tu buka. Sama macam apa yang mak kita tengok kita. Contohnya macam kita tengah belajar, time kita belajar tu mak kita tak tengok. Tapi time kita tengok tu mak kita tengok, kita tak belajar. So untuk provekan kepada mak kita yang kita dah usaha tapi mak tak nampak, as simple as this, korang frequentkan lagi belajar. Faham tak? Usaha tu lebih banyak. Bukannya kita fake ke usaha depan dia, tak. Kita usaha lebih banyak supaya dia nampak usaha kita tu. Kadang-kadang mungkin usaha tu tak cukup banyak. Walau kita cakap kita dah usaha, tapi dah usaha, tapi tara mana usaha tu? Betul, semua orang dah usaha, tapi tahap mana usaha awak? Tak cukup lah. Betul tak? So mungkin kalau awak lebihkan lagi, di situ dia akan nampak, anak aku belajar lah. Kadang-kadang saya share experience lah. Mak saya ni jenis yang garang. Dan saya pernah dululah, saya selalu macam sebenarnya sama berlaku lah. Bila main phone dan tu kadang-kadang timing mak ni kan, kau tahu lah, special lah. Kau tahu faham kan? Timing mak, mata mak. Betul kan? Time barang hilang kita tak nampak, time dia cari nampak babe. Tu ada atas meja tu. Kita kalau mak datang kau jumpa, tak ada bang. Mak dah check, dia datang ada barang. Kan? Tengok meme yang ni. Apa? Mama kunci hilang lah, tak tahu kat mana. Last call kat tepi pantai. Serius lah tak jumpa. Mak dia selak air laut. Nak kata mak ni memang kan dia punya mata power. Timing dia pun power babe. Ya doh. Ingat lagi dulu masa tu aku belajar 4 jam. 4 jam tu belajar tau. Lepas tu aku pergi belajar tu, baru setengah jam buka handphone. Baru setengah jam ni baru buka. Time tu tepat dia buka pintu tu. Astaghfirullahalazim. Timing dia memang tak kena. Tapi bila fikir balik kan, saya cubalah lepas tu saya belajar lebih sikit, 5 jam 6 jam. Mak saya masuk. Lepas tu lepas beberapa bulan tu dapat hadiah babe daripada mak. Alhamdulillah. Macam biasa macam rasa macam nak belajar lagi. Jadi walaupun kadang-kadang mak kita ni, korang jangan rasa mak kita ni asyik tak appreciate je. Kadang-kadang maksudnya tak nampak usaha kita je. Kadang-kadang bila dia nampak usaha tu, dia appreciate. Faham tak? Jadi korang kena tunjuk lebih sikit mungkin. Sebab kita tak boleh nak ubah mak kita. Betul. Tapi sebelum tu saya nampak Syamil macam ada benda nak cakap. Apa Syamil? Tak ada. Okay, baik, boleh saya cakap sikit. Cakaplah.
tadi ada Uzairi bagi tahu tadi mungkin usaha kita tak cukup. Saya just nak ulaskan point tu. Okey, mak kita ni dia perhatikan kita, memang dia tengok je. Mungkin kadang-kadang dia tengah masak kat dapur, awak nampak dia tengah masak, sebenarnya mata dia tengok awak. Kalau kita selap lagi Betul, mata ada. Dia ada. Jadi dia nampak sebenarnya apa yang kita buat, dia nampak je. Jadi kepada yang rasa dah usaha setakat yang sekarang ni, lipat kali gandakan lagi usaha sekarang ni. Mak buat macam tu sebenarnya bukanlah dia nak marahkan kita sebab apa pun, untuk kebaikan kita juga, which is dia tak nak kita merana satu hari nanti. Betul. Sebab kita boleh survive dengan knowledge je. Betul. Kita boleh survive dengan ilmu. Setuju. Itu yang mak Tak, tapi sebenarnya bukan kita boleh survive. Sebenarnya kita boleh survive macam-macam. Tapi nak survive lama, kena ada ilmu. Nak survive lama dalam sesuatu bidang yang kau nak buat, kau kena ada ilmu. Tapi boleh aku nak tambah sikit. Silakan Iqbal. Macam ni kenapa parents tak nampak usaha kita? Ini Iqbal baru terfikir lah. Betul lah benda ni. Apa dia? Parents bukan tak nampak usaha, cuma parents dia nampak potensi kita. Maksudnya sekarang ni, awak dah usaha sungguh-sungguh, awak dapat C. Contoh dapat C. Tapi dia tahu potensi awak sebenarnya awak dah belajar A. So dia bukan tak nampak usaha awak, tapi dia nampak awak dalam keadaan awak yang terpaling baik, dalam keadaan awak yang terpaling top, sepatutnya awak dapat A. Berdasarkan apa yang dia tahu daripada dia membesarkan awak. Jadi mungkin dia bukan nak marah korang sebab korang tak berusaha. Dia mungkin nak push awak untuk capai potensi sebenar. If you take it like that, then all the teguran, marah semua tu, dia akan jadi harmoni tau. Dia akan jadi satu benda yang membina. Tapi if you take the marah sebagai mak tak pernah appreciate, dia akan jadi satu benda yang merosakkan, bukan sekat merosakkan awak, merosakkan hubungan awak dengan mak awak juga. Macam tu lah. Mak ayah kita tahu potensi kita. Maksudnya kalau kita dah belajar, sepatutnya mak ayah kita expect kita study 5 jam, tapi kita study 4 jam je. Tu yang jam ke-5 tu dia buka, "Oi, apa kau dah main phone?" Mungkin kan. Mungkin kalau cukup 5 jam tu mungkin dia tak kacau. Tapi kepada parents juga, mungkin kalau parents yang sedang mendengar, mungkin kita kadang-kadang ialah bila dah lama sangat kita dah jaga seseorang tu, daripada kecil kita jaga dia, kita kadang-kadang terlampau terbawa-bawa dengan apa yang dia buat pada masa lampau, faham tak? Jadi mungkin parents yang sedang mendengar, jangan terlampau pegang pada apa yang dia buat dulu. Kalau dia nampak dia buat perubahan, cuba support sikit. Dia dah mula belajar 3 jam 4 jam, puan boleh puji, baguslah, kan bagus macam ni, biar dia teruskan macam tu. Tapi jangan tambah-tambah. Kadang-kadang mak ni suka tambah tau. Kan bagus macam ni. Apa? Kan bagus macam ni. Ni semalam ni apalah dengan tak study. Jangan tambah yang belakang pun. Just cukup sekadar puji saja, biar dia teruskan. Jangan tarik balik belakang. Jangan keep on tarik pas tu ke depan, jangan. Just puji dia untuk apa yang dia buat bagus. Yang dia buat tak bagus, ketika itu dan kita marah dia. For me, jangan terbawa-bawa benda yang lepas, sebab orang sentiasa boleh berubah. Setiap hari, even 1 hour can change a lot. Betul. Jadi itu kot untuk topik yang pertama ni. Okay, right. Okay, let's go. Wah, agak serius kali ni. Tak, transition dia ni tadi dia keluar. Sekali lagi. Sambil tu nak dengar ada bunyi glung boleh? Ini berkualiti lah sekarang. Ini semua salahku. Kenapa korang je dapat macam tu? Kita orang pula ada bunyi please. Ada bunyi please. Kau bilang. Okay guys, dia guys. Oh tak, sebab punya terzoom baju tadi. Betul dia zoom out balik. Okay, ada yang kedua. Silakan, ada yang kedua. Zoom hati ni tapi cerita hati. Macam mana nak hilangkan malas and disiplinkan diri untuk study time cuti? Ini. Okay, boleh saya nak tanya dia balik. Waktu tak cuti awak study tak? Ni tak persoalan yang legit lah. Kalau waktu tak cuti awak study, waktu cuti ni awak nak enjoy sikit-sikit tu, enjoy je lalu. Dia nak disiplin ni, bagi saya dia kena ada jadual lah, nombor 1 kan. Sebab kalau dengan adanya jadual, kita tahu bila timing kita nak main, bila timing kita nak belajar. Dan kalau kita follow that jadual, itulah disiplin. Cukup lah. Jadi bila kita nampak dengan mata kepala kita,
Okey, pukul 8 sampai pukul 9 kena solat duha. Weh, lama siap solat duha dia. Lepas tu ada time makan dia, ada time belajar dia, ada time main dia kan. Kalau kita nampak, oh ada je time main, ada je time belajar, waktu tu kita akan rasa macam semua benda kita boleh buat kalau kita jadualkan. Dan bila kita rasa semua benda kita boleh buat dan banyak benda kita boleh buat, waktu tu kita akan rasa enjoy tau. Macam oh penuh betul lah hidup aku ni seronok. Cukup masa tidur lah. Cuma kadang-kadang kita ni susah sangat nak disiplin. Salah satunya sebab tidur lambat lah kot. Maybe. Tak cukup tidur malam. Yep. Itu adalah fakta. Itu pandangan saya lah. Okay. Kawan-kawan lain macam mana? Saya balik dulu tidur. Awas. Terus awak nak cukup lagi tidur. Nak disiplin. Nak disiplin cukup. Disiplin. Terlampau disiplin. Okay. Okay, how about you, Syamil? What do you think about this? About hilangkan malas, disiplinkan diri? Hilangkan malas dan disiplinkan diri. Saya tambah sikit Amir cakap tadi. Silakan. Pasal buat jadual tadi kan. Kadang-kadang kita student atau semua orang masyarakat, bila kita buat jadual kita hanya buat dalam kepala je tau. Kita buat dalam kepala je. Okey, pukul 8 ni aku nak buat ni, pukul ni semua aku nak buat ni. Tak jadi. lah. Dia sebenarnya jadual tu dia kena statekan macam Kena tulis lah. iPad ke handphone ke apa semua macam tu kena ada. So that time kita follow dalam masa tempoh seminggu ke 2 minggu kita follow, lama-lama baru boleh jadi masuk dalam kepala. So jadual tu kena fizikal lah. Kena ada fizikal sebenarnya. Dan aku memang pernah buat benda tu. Jadi memang kena ada benda tu. Memang kena ada. Even kita punya sebenarnya kalau ikutkan MC Plus pun ada tambah-tambah jadual. Kalau kau nak tahulah belakang kita ni ada jadual ni. Boleh try tengok. Boleh Boleh. Bling bunyi mana? Director. Bling. Oh sabar dulu. From director lagi. Bling. Okey, kalau korang dapat tengok kat sini, ini adalah jadual AOS SPM 2023 yang mana dekat sinilah tim jadual keluarkan semua subjek-subjek yang terlibat. Dan kalau ada ruang-ruang kosong barulah dia plan any program percuma. Betul? Yes. Macam tu lah. Bila sebut pasal malas kan, kita semua manusia ada malas kita. Ya betul. Semua, tak payah cerita lah. Semua manusia ada malas dia. Okay. What say you, Iqbal, maybe? You have anything to say, Mal, for this? Untuk saya, nak hilangkan malas, disiplinkan diri untuk studi time cuti. Studi. Studi tu. Studi. Dia nak rhyme dengan Iqbal tak tidur. Studi time cuti. Hari ni Iqbal tak tidur lagi. Okay. Jadi saya Boleh cakap ke, Iqbal? Boleh beritahu. not yet. Make it. Dia sudah mute. Macam mana nak hilangkan malas? Jujur cakap saya tak pernah berjaya untuk time cuti. Lagi-lagi time cuti. Jadi betul saya diam sebab saya tengah dengar macam tu. Macam tu. I will Sebab try. macam saya jujur cakap Iqbal dia jenis go all in and dia all in lah. Contoh waktu tengah study sungguh-sungguh, tak fikir langsung pasal game, tak fikir langsung pasal cuti, tak fikir langsung pasal apa. Tapi kalau waktu dia tengah main game, dia main game sungguh-sungguh. Dia tengah cuti, dia cuti sungguh-sungguh. Ini memang saya lah. Sebab kalau dicampurkan banyak sangat benda dalam diri, lalasnya kita tak dapat mana-mana juga. Jadi adakah awak nak belajar time cuti? Tak ada masalah. Sangat digalakkan sebenarnya untuk dapatkan momentum tu, keep up the momentum. Okay. Sebab tu macam kita sekarang kita buat ilmu free, betul. Ilmu free kan dia punya study dia tak ada terlampau intense, tapi bukanlah maksud kosong. Dia santai, dia relax, tapi pada masa yang sama dia mengajak untuk belajar. Itu stroke dia. Faham. Sebab kita ni manusia. Waktu cuti lah. Faham. Kita ni hidup ni bukannya hanya sebagai seorang pelajar. Kita ni bukannya satu watak dekat atas kertas yang ada satu side. Kita ada banyak side. Kita seorang pelajar, kita seorang anak, kita seorang abang, mungkin seorang kakak, mungkin seorang adik, seorang kawan, of course. Jadi give yourself time, bagi masa pada diri juga untuk jadi diri yang lain tu. Jangan develop satu benda sahaja. Tapi satu-satu orang memang ada satu side je tau. Apa dia? Syed Muzaffar. Okay. Bukan Syed Muzaffar, Syed Haziq. Saya go all in ni. Boleh saya All in. Nak tengok sekali. Tapi tak kisah nak saya. Tapi yang saya geram saya baca, saya tadi baca komen. Korang komen macam-macam. Yang geramnya, Dik, nama saya bukan Huzairi, Dik. Uzairi. Bukan University. University. Bukan ular. Okay.
Uzairi. Geram aku dia sebut Huzairi. Siapa Huzairi? Dia macam ni. Saya tengok nama awak ada 2 orang yang selalu buat salah. Yang pertama Huzairi, nombor 2 adalah Uzair. Ya, Uzair. Mana I dia? Mana I? Ra dekat ujung tu baris bawah Okay, tapi ni very tapi saya nak share yang ni saya sangat nak share sebab saya rasa yang ni bukan untuk student saja, ni untuk semua orang kat luar sana. Ya, Okay. betul. Now the problem with people, kenapa semua orang akan rasa malas, kebiasaannya sebab korang terlampau fokuskan of the end product, bukan of the start product. Maksud saya korang terlampau fikir dia punya pengakhiran rather than permulaan korang. Itu masalah korang paling besar. Itu pasal ramai orang manusia yang pergi bawa buku latihan balik ke kampung. Aku nak habiskan buku latihan ni bila aku balik kampung nanti. Sebab kau janjikan untuk habiskan buku latihan. Kau dah fikir pengakhiran dia. Itu yang kau malas nak mula. Sebab tiap kali kau nak mula, kau dah ada aim, aku nak kena habiskan lah, banyaknya nak kena habiskan. So kau jangan fikir pasal end product. Kau fikir kau nak mula je. Hari ni aku nak buat 1 page, hari ni aku nak buat 2 page, 3 page, 4 page. Nanti dia akan lama-lama kau akan dapat momentum. And untuk pengetahuan korang, benda ni berlaku bukan kepada korang, kepada ramai orang. Macam saya sendiri, kadang-kadang dulu masa saya mula berlari, saya banyak kali saya tak berlari. Sebab apa? Sebab saya banyak kali janji dengan diri saya, hari ni aku nak buat 10 kilo. 10 kilo bagi saya tu besar. Saya ubah. Tak apa, aku dah tak nak buat 10 kilo dah. Sebab tiap kali aku janji aku nak buat 10 kilo, hari ni nak lari, tak jadi. Besok nak lari, tak jadi. Rabu nak lari, tak jadi. Sebab 10 tu terlalu besar. So apa saya buat? Kita apalah, hari ni 1 lah, besok 1 lah. Tapi bila buat 1, rasa nak buat lebih tak? Kita akan buat 2, akan buat 3, akan buat 4. Sehari 3 kilo, 4 hari dah 12 kilo, babe. Betul tak? Better than 10 kilo yang saya nak buat pada asalnya dulu. Tapi tak buat-buat. Tapi yang tak buat-buat. So jangan terlampau fikir of the end product. Berapa pengakhiran aku nak buat. Jangan. Mula dulu. Sebab kalau kau dah mula lari, nanti habis dia kat mana-mana, tak apalah, sambunglah nanti. Tapi gitu. cakap pasal lari lari, trail, hiking. Okay, kepada kat luar sana yang tak start ataupun tak pernah buat benda-benda macam ni, on try buat. Pergi lari, pergi trail atau pergi hiking. Sebab dia akan train satu benda yang ini yang saya tengah belajar sekarang ni. Dia train untuk mental hang kadang-kadang koyak, tapi hang buat agak. Dia macam ni. Orang yang power, dia bukannya mental tak koyak. Uzairi tu betul tak Ai waktu lari dekat Langkawi. Hang koyak kilometer 19 betul? Koyak. Kan? Sedangkan hang sepatutnya boleh lari jauh lagi, betul? Betul. Tapi bila dah jauh tu dia dah ada rasa koyak. Tapi adakah hang stop kilometer 19 Ai? Tak. Lari betul? Lari, hiking, trail, dia ajar awak benda ni. Sama lah, waktu belajar kita akan koyak juga. Dah belajar. Kadang-kadang benda tu bukannya kita tak power. Cuma kita rasa macam banyak sangat malas dah. Tapi when you go to this kind of activity, dia ajar awak untuk lawan benda tu. Saya naik Mount Kiara. Naik Mount Kiara, saya start koyak 3 minit yang pertama. 3 minit yang pertama saya macam dah, alah jauh lagi ke. Waktu tu tapi bahasa dia tak macam ni lah. Sebab dia seorang-seorang dalam hutan. Dia tolong director, dia dia macam 3 minit yang pertama. Tapi tahu tak sudahnya Mount Kiara tu aku buat berapa jam ni? Dia buat 6 kilometer selama 3 jam. Daripada 3 minit, guys. Daripada 3 minit. Tapi keyword dia apa? Keyword dia tak ada siapa bagi tahu Iqbal, hari ni kita akan pergi ke hutan untuk lari 6 km. Tak ada Iqbal. dia, Tak ada siapa. Hari ni kita akan lari ke dalam hutan selama 3 jam. Tak ada siapa beritahu. Kita cakap, Iqbal, jom masuk hutan. Cakap tu je. Tak cakap nak lari, tak cakap nak naik apa, tak ada. Diorang lari. So, Iqbal dah mula. Apa dia kena buat? Habiskan. So problem dia ialah kepada korang, ialah korang terlampau fikir pasal habis dia daripada korang mula. That's why si Amir dengan Syed Syami bagi jadual tu untuk korang mula. Iqbal cakap macam ni untuk korang mula. So stop thinking about the end product, start thinking about the start product. Permulaan korang tu korang nak kena buat apa. Jadi maybe rather than fikir nak habiskan satu buku, why not hari ni aku nak buat 5 page. Kadang-kadang korang akan rasa 5 page ni sikit sangat lah. Aku nak buat lebih sikit lah, 10. Dia dapat 10 kan? Ya aku boleh lagi lah 20. Tahu-tahu habis buku tu. Betul tu. Tapi tak tahu bila datangnya semangat tu kan. Tu sebab saya cakap tadi, usaha sentiasa. Tak tahu bila pintu rezeki kita untuk rajin nak belajar tu buka bila. Boleh faham kan? Menarik. So all the best guys. Lagi menarik kalau kita pergi soalan ketiga sekarang. Yes, silakan. Let's go. Ada drum roll. Macam mana nak hilangkan macam tadi rasa benci dengan diri sendiri. Saya cakap jujur lah, benda ni sebenarnya penting tau. Rasa benci dengan diri sendiri.
Ya, penting. Saya dah tergagap ni. Apa dia? Rasa benci dengan diri sendiri ni kadang-kadang ada. Contoh saya tengok comel, saya benci tengok perut saya. Betul. Itu maksudnya dia macam ni tau. Kita ni memang takkan pernah rasa cukup dengan diri sendiri. Tapi kita kena betulkan cara fikir kita. Contoh, kita tengok result kita teruk. Aku bencilah dengan diri aku ni. Kenapa aku boleh buat study 2 jam tapi aku pilih untuk study 10 minit? Maksudnya kita membenci diri kita, as in kita tak disiplin dengan diri kita. Bukannya benci terhadap benda-benda yang tak improve. Benci yang mungkin kau boleh buat benda yang baik tapi kau pilih untuk tak buat benda baik. Faham tak? Sebab hidup ni sentiasa ada pilihan. Silap kita adalah kita sentiasa membuat pilihan yang salah. Jadi tak salah nak benci diri sendiri, tapi kita kena betulkan part mana yang kita benci pada diri sendiri. Betul. Ya. Betul sangat. Maksudnya tak ada masalah nak benci, tapi kena pilih. Benci tu nak benci apa? Yes. Kalau benci tu benci benda yang tak elok. Saya pernah cakap benda ni dalam Pubs edisi yang ke-3, episod yang ke-2, pada minit ke-22. Cek balik Baris yang ke-48. Masa 15. Okey, Muka surat. kau dengar balik Ni yang saya ingat balik. Okey, kalau benda tu ya. Kalau benda tu tak baik dalam diri kita dan kita benci, bagus. Kalau benda tu baik dalam diri kita dan kita suka, bagus. Faham tak? Sebab dia macam ni, dia macam bila ada benda negatif dalam diri kita, kita show negativity towards it. Bagus. Sebab negatif positif. Ini benda yang kita bincang dalam kereta tu. So bila ada benda yang positif dalam diri kita, kita bagi positivity towards it. Dia akan jadi masih lagi positif. Wah, semua benda berkait dalam maths. Betul. Salah sikit Amir kita. Kita dah mula saya tak ada dengar pun bila kita bercerita tiba-tiba, ni sama macam fotosintesis. Tak ada. Tak ada dengar Kalau fotosintesis. ikut konsep mitokondria. Okey, saya nak dengar konsep. Mari. Tak ada. Betul lah. Okey, kita contohlah macam benda ni boleh apply dekat diri kita ataupun diri orang lain. Contoh, kalau kita nampak seseorang tu buat benda baik dan kita suka pada kebaikan tu, itu adalah satu benda yang positif. Baik dengan baik jadi baik. Positif. Tapi kalau kita nampak benda tu buruk, contohlah nampak Iqbal nampak aku buat benda buruk, tapi Iqbal suka, baguslah benda buruk yang dia buat tu, itu adalah satu benda yang negatif. Sama lah juga berbalik pada kalau kau yang buat buruk, aku pandang benda tu baik, itu benda negatif. Faham. Tapi kalau kau buat buruk tapi aku cakap, Bal, benda tu tak elok, Bal, ni semua salah aku. Maksudnya hang negatifkan hang pandang negatif benda buruk ni jadi positif lah. Benda tu adalah benda yang kalau baik. macam ikut konsep matematik juga, konsep matematik juga, Okey. hang buat benda buruk, aku buat benda buruk, benda tu jadi positif lah. Tak. Okey dah. Bal, hang ni dah salah ni, Bal. Ya, aku bergurau. Tapi boleh jadi. Boleh jadi. Okey, boleh jadi. Hang buat benda buruk, aku buat benda buruk ke hang. Sebab hang buat benda buruk tu, aku buat benda buruk ke hang. This is Sebenarnya kita tengah cakap pasal pandangan dengan action. Okey, jom. Sedang benda yang berbeza lah. Tapi ada orang cakap sini, dia cakap Syami ngantuk. Korang ni lupa ke guys? Syami kan saya cakap dia tidur awal. Dia bangun pukul 3 pagi. Buat apa Mi cakap sikit? Kiamulan. Lepas tu pergi gym. Lepas tu pergi lari. Lepas lari pergi masak sahur. Dia berlatih. Dia ingat si Syami ni main-main ke? Taranum. Mi terus ke ni? Wa ulas. Tak ada. Nampak. Terus kali macam penari. Sedap Syami. Baik. Jadi adakah dia benci diri sendiri mungkin dia tengah stres dengan diri sendiri dia ni. Ada masalah dalaman yang begitu besar pada diri dia ni sebenarnya. Yang bertanya ni. Okey, apa-apa pun apa yang awak hadapi sekarang ni, kita tak tahu datangnya daripada mana kebencian terhadap diri awak sendiri itu. Mungkin daripada awak tengok circle awak yang ada lebih segala-galanya, tiba-tiba awak kurang, awak rasa benci diri awak. Mungkin awak rasa selalu kena marah dengan someone ke, tak kira lah mak ke cikgu, awak rasa macam benci diri awak tak guna ke apa semua. Okey, tahulah satu benda, awak sebenarnya orang yang sangat berguna dan awak sebenarnya orang yang sangat disayangi dalam dunia ni. Okay, dan kepada kalau korang rasa circle korang tu, kawan-kawan tu banyak toksik ke apa semua, cut them off. Ya, betul. Dan sentiasa ingat satu pesan saya, sentiasa buat baik dengan orang.
Ingat ramai orang salah faham. Bila kita buat baik dengan orang, kita fikir kita buat baik dengan orang. Sebenarnya bila kita buat baik dengan orang, kita buat baik dengan diri sendiri sebenarnya. Dan kalau kita buat baik, kita buat jahat dengan orang, sebenarnya kita buat jahat dengan diri sendiri sebenarnya. Dia ada satu benda yang bukanlah dia bukan cara nak stop hating yourself, tapi ini mungkin satu mentality yang awak boleh cuba petikaikan dalam diri awak. Contoh awak nampak kawan buat salah ataupun awak nampak kawan tak skor, awak cakap apa kat dia? Awak cakap, oh tak apa, nanti kita study sama-sama. Tak apa, nanti ada exam. Jadi kalau awak tak skor, awak cakap apa kat dia awak? Ya aku memang tak pandai chapter ni. Aku memang tak pandai subjek ni. Dia ada dua benda yang sangat berbeza. Why are you treating your friend and yourself berbeza? Friendly. Jadi orang yang sama Why are you treating your friends better than you treat yourself? Yes. Bukan maksudnya treat yourself better than you treat your friends. No. Dua-dua tu manusia lah. Treat them equally lah. Yes, awak manusia, kawan awak insya-Allah manusia juga. Bergantung kan. Walaupun kadang-kadang perangai mereka macam perangai mereka kadang menyerupai spesies lain, tapi itu totally different cerita. Tapi masalahnya adalah you are treating yourself, maksudnya kau select dengan diri sendiri lah. Jadi pada saya nak stop hating yourself. Macam saya dulu, saya membesar dengan keadaan yang saya banyak membenci diri sendiri lah. And to come to term with myself, cara saya bergaul, cara suara saya, gelak saya, saiz badan saya, it takes a while. Dia takkan macam ada kita orang boleh solvekan this problem dalam satu part, dia tak ada. Tapi dia datang slow-slow. Dan satu benda yang macam Syamil cakap, you need good environment. Toxic dia takkan bantu awak sebenarnya. So, and you have to be brave untuk keluar ataupun cari environment baru lah. You have to be brave untuk change the circle into square or rectangle or any kind of Okay, itu saja daripada kita. Jangan lupa untuk sentiasa menyayangi diri anda guys. Betul. Dan jangan fokuskan pengakhiran dia, selalu fokuskan permulaan dia. Fikir untuk mula di mana dan akhir di mana. Jangan lupa untuk tidur awal. Dan jangan lupa untuk tadarus serta taranum pukul 4 pagi nanti. 4 pagi Buat jadual sekali. Dan jangan lupa juga untuk masukkan jadual AOS dalam korang punya jadual yang korang nak buat sepanjang cuti ni. Dan jangan lupa untuk join ilmu free. Jangan lupa form 5 pada semua form 5 dekat depan saya ni. Jangan lupa pada malam ini pukul 11.30 kita akan bersama saya untuk Twitch study stream untuk kita buat paper 1 maths bersama-sama. Kita jumpa lagi minggu depan kalau pada hari yang sama, waktu sama, tempat tarikh yang berbeza. Goodbye. Dalam rancangan apa guys? PAPS, Pusat Aduan Pelajar Se-Malaysia. Bye. Bye.